Selamat sejahtera semua. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah kisah luar biasa tentang titik perubahan dalam hidup seorang wanita. Ini adalah cerita tentang seorang gadis Romania yang dipandang rendah oleh rakan-rakannya kerana kemiskinan dan dihina dengan soalan, Malaysia, negara tu wujud di mana? Namun, 4 tahun kemudian, dia kembali ke tanah airnya dengan status warga negara Malaysia dan pekerjaan di sebuah syarikat gergasi. Apakah reaksi rakan-rakannya yang pernah mempermainkannya? Mari kita ikuti perjalanan gadis ini yang bermula dari sebuah pekan kecil di Romania dan berakhir dengan sebuah penamat yang sama sekali baru di Kuala Lumpur. Hidup ini penuh dengan kejutan yang tidak dapat diramal. Semoga kisah hari ini dapat memberikan anda sedikit keberanian dan harapan. Saya Irina dilahirkan dan dibesarkan di sebuah pekan kecil di utara Romania. Pekan kami adalah tempat yang indah di bawah bayangan pergunungan Karpatia, tetapi dari segi ekonomi ia bukanlah tempat yang makmur. Keluarga kami terutamanya hidup dalam kesempitan. Ayah saya meninggal dunia akibat kanser paru-paru ketika saya berumur 10 tahun dan ibu membesarkan saya dan adik lelaki saya dengan bekerja sebagai seorang tukang jahit kecil-kecilan. Irina, bulan ini kita kena berjimat sikit. Kasut sukan baru tu, kita beli bulan depan ya, kata ibu. Rasanya ayat itu saya dengar hampir setiap bulan. Di sekolah, ketika rakan-rakan saya menunjuk-nunjuk pakaian baru atau telefon bimbit terkini, saya hanya mampu duduk di sudut dengan pakaian terpakai dan beg lama. Rakan-rakan karib saya, Carmen, Andra dan Sofia, semuanya datang dari keluarga kelas pertengahan dan hidup dalam kemewahan material. Irina, beg kau tu nampak usang betul lah. Bila nak tukar? Carmen sering bertanya. Setiap kali saya hanya tersenyum, tetapi hati saya pedih. Saya tidak mampu untuk menjelaskan keadaan kewangan keluarga kami. Semasa di sekolah menengah, ketika rakan-rakan lain berpesta setiap hujung minggu atau menghabiskan masa di pusat beli belah, saya menghabiskan masa di perpustakaan atau membantu ibu di rumah. Belajar adalah satu-satunya cara untuk saya melarikan diri dari realiti dan satu-satunya harapan untuk mengubah masa depan. Asyik belajar je, apa nak jadi? Perempuan, akhirnya kahwin dan jaga anak juga yang terbaik, kata Andra. Sofia menambah, betul tu, terutamanya di pekan kecil macam kita ni, cari suami yang baik lagi penting daripada kelulusan tinggi. Tetapi saya berfikiran sebaliknya. Sebelum ayah meninggal, dia selalu berkata, Irina, kamu ditakdirkan untuk melihat dunia yang lebih besar daripada kampung ini. Kata-kata itu tersemat jauh di dalam hati saya. Keadaan tidak banyak berubah apabila saya melanjutkan pelajaran ke universiti. Walaupun saya belajar pengurusan perniagaan di Universiti Bucharest, saya terpaksa bekerja sambilan. Jadi saya tidak mempunyai masa atau wang untuk menyertai percutian atau parti rakan-rakan. Namun Carmen, Andra dan Sofia kadang-kadang masih mengajak saya keluar. Setiap kali bertemu, mereka akan bercerita tentang rancangan percutian mereka atau barangan berjenama yang baru dibeli, secara tidak langsung menjadikan saya sebagai bahan perbandingan. Irina, kau ni memang hebatlah. Dalam hidup yang susah macam tu pun masih boleh tersenyum, kata Sofia. Di permukaan, ia kedengaran seperti pujian, tetapi sebenarnya ia adalah kata-kata yang bercampur dengan simpati dan rasa superioriti. Setiap kali saya hanya tersenyum, tetapi di dalam hati, saya berikrar bahawa suatu hari nanti, hidup saya akan berubah. Pada suatu hari di tahun ketiga universiti, satu peluang yang mengubah hidup saya muncul. Saya terjumpa satu iklan di papan kenyataan universiti, tawaran beasiswa penuh pengajian sarjana di Malaysia. Tajuk itu serta-merta menarik perhatian saya. Malaysia adalah sebuah negara yang sangat asing bagi saya. Tetapi pada saat itu, hati saya berdebar-debar dengan aneh. Malaysia, kat mana tu? Tanya Andra. Buat pertama kalinya, saya menjawab dengan yakin. Sebuah negara di Asia Tenggara, tempat terletaknya syarikat seperti Petronas dan Maybank. Carmen ketawa sinis. Oh, negara kecil sebelah Thailand tu. Apa yang kau boleh belajar kat sana? Kata-kata mereka menyakitkan, tetapi pada masa yang sama, ia menyemarakkan semangat saya untuk membuktikan mereka salah. Malam itu, saya membuat keputusan untuk mengkaji lebih lanjut tentang Malaysia. Dan pada masa itu, saya tidak tahu bahawa keputusan itu akan mengubah hidup saya sepenuhnya. Di perpustakaan universiti, saya mula membaca buku-buku tentang Malaysia. Pada mulanya hanya rasa ingin tahu, tetapi semakin banyak saya membaca, semakin besar minat saya terhadap negara itu. Pembangunan ekonomi Malaysia yang pesat, kepelbagaian budayanya yang unik, dan semangat pendidikannya memikat saya. Kisah bagaimana Malaysia berubah dari sebuah negara pertanian menjadi salah satu harimau Asia memberi saya harapan yang besar. Ibu saya dapat peluang untuk ke Malaysia, saya memberitahu ibu dengan berhati-hati. Ibu terdiam sejenak, kemudian mengeluh panjang. Jauh sangat tu, Irina. Macam mana kamu nak hidup seorang diri di tempat sejauh itu? Kebimbangan ibu adalah wajar.
Dari Romania, Malaysia adalah sebuah negara yang sangat jauh, dengan budaya dan bahasa yang sama sekali berbeza. Tetapi saya sudah nekat. Ibu, ini peluang yang sangat baik. Ia beasiswa penuh, jadi tak perlu risau tentang duit. Peluang pekerjaan selepas tamat belajar pun akan lebih cerah. Ibu tidak mudah bersetuju, tetapi selepas melihat kesungguhan saya, akhirnya dia mengizinkan. Kalau itu yang kamu mahu, Irina. Tapi kalau ada apa-apa masalah, jangan segan untuk pulang. Apabila saya memberitahu rakan-rakan saya, reaksi mereka seperti yang dijangka. Malaysia, bukan ke negara tu lebih miskin dari kita? Tanya Carmen. Apa yang boleh dipelajari di sana? Lagipun, bahasa mereka pelik dan susah kan? Tambah Sofia. Andra menunjukkan reaksi yang sedikit berbeza. Kau memang berani, tapi kalau kau tak dapat sesuaikan diri di sana, macam mana? Nanti balik Romania lagi susah nak cari kerja. Kata-katanya ada sedikit nada kebimbangan, tetapi tersirat di dalamnya andaian bahawa saya akan gagal. Walaupun begitu, saya tetap memulakan persiapan saya ke Malaysia. Saya menyediakan permohonan beasiswa dan meminta surat sokongan daripada pensyarah-pensyarah saya. Profesor Vlad, pensyarah fakulti perniagaan saya, sangat menyokong saya. Irina, dengan semangat dan bakat kamu, kamu boleh berjaya di mana-mana sahaja. Malaysia adalah tempat yang baik untuk belajar tentang perniagaan di pasaran membangun. Proses persiapan bukanlah mudah. Saya terpaksa belajar asas bahasa Melayu secara sendiri sambil membuat persiapan untuk peperiksaan akhir semester dan menguruskan hal-hal praktikal seperti permohonan visa dan tempahan tiket penerbangan. Tetapi harapan untuk masa depan yang lebih baik membuatkan semua kesukaran itu terasa ringan. Akhirnya, keputusan pemilihan beasiswa diumumkan. Dengan tangan yang terketar-ketar, saya membuka email tersebut. Di dalamnya tertulis, "Tahniah. Anda telah dipilih sebagai penerima beasiswa antarabangsa untuk melanjutkan pengajian sarjana di Universiti Malaya, Kuala Lumpur." Kegembiraan pada saat itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Apabila saya bertemu rakan-rakan di kafe untuk menyampaikan berita ini, reaksi mereka dingin. Wah, hebatnya, kata Carmen, tetapi matanya tidak menunjukkan keikhlasan. Andra pula berkata, aku nak tengok berapa lama kau boleh bertahan kat sana, secara sinis menyuarakan keraguannya. Malam sebelum berlepas, ibu masuk ke bilik saya dan memeluk saya dengan erat. Irina, kalau ayah kamu masih hidup, dia pasti sangat bangga. Mata ibu berkaca-kaca. Pergilah dan hiduplah dengan gembira. Itu sahaja yang ibu harapkan. Keesokan paginya, di lapangan terbang Bukares, saya mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan adik saya sebelum menaiki pesawat. Sambil melihat pemandangan Romania yang semakin mengecil dari tingkap, saya merasakan gabungan perasaan teruja dan takut. Akhirnya, kehidupan baru saya benar-benar akan bermula. Selepas penerbangan selama lebih 12 jam, saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA. Semuanya terasa seperti mimpi. Kemegahan dan kebersihan lapangan terbang serta kecekapan sistemnya membuatkan saya kagum dari awal lagi. Inikah negara miskin yang Carmen katakan, fikir saya. Kehidupan baru saya di Malaysia telah bermula dan ia bakal menjadi satu perjalanan yang jauh lebih mencabar, namun lebih memuaskan daripada apa yang pernah saya bayangkan. Semasa menaiki kereta api dari Clear ke Kuala Lumpur, saya sudah berhadapan dengan cabaran pertama. Cara membeli tiket pun asing dan pengumuman dibuat dalam bahasa Melayu yang tidak saya fahami sepenuhnya. Mujurlah, seorang petugas lapangan terbang membantu saya dalam bahasa Inggeris dan saya berjaya menaiki kereta api ke KL Central. Pemandangan bandar yang berlalu di luar tingkap sangat berbeza dengan Romania. Bangunan pencakar langit berdiri megah dan seluruh bandar terang benderang walaupun pada waktu malam. Apabila saya tiba di Kolej Kediaman Universiti Malaya, hari sudah malam. Bilik saya kecil tetapi bersih dan lengkap dengan semua keperluan asas. Pada masa yang sama, hati saya terasa sedikit berat memikirkan bahawa inilah tempat saya akan tinggal selama 2 tahun akan datang. Selamat datang, Cik Irina, kata seorang kaki tangan pentadbiran di Pejabat Fakulti Perniagaan dan Ekonomi keesokan paginya dengan senyuman. Semasa sesi orientasi pertama, saya bertemu dengan pelajar antarabangsa lain dari pelbagai negara, China, Vietnam, Amerika, India dan lain-lain. Tetapi saya adalah satu-satunya pelajar dari Eropah Timur. Romania, negara tu di mana ya? Tanya seorang pelajar Malaysia. Soalan ini akan saya dengar berulang kali. Pada mulanya, saya menerangkan dengan sabar, tetapi lama-kelamaan saya mula letih dengan stereotip terhadap Romania. Negara Pontianak Dracula atau negara miskin di Eropah Timur. Reaksi sebegini membuatkan saya sedih. Apabila kelas bermula, jurang bahasa menjadi tembok yang lebih besar.
Walaupun kelas dijalankan dalam bahasa Inggeris, apabila pelajar tempatan berbincang sesama mereka dalam bahasa Melayu, saya merasa terasing sepenuhnya. Memahami istilah teknikal juga tidak mudah dan setiap kali membuat pembentangan, tangan saya akan menggeletar kerana gemetar. Cik Irina, apa pandangan anda? Tanya seorang pensyarah. Pada saat itu, fikiran saya menjadi kosong. Sudah cukup sukar untuk menyusun fikiran dalam bahasa Inggeris, apatah lagi apabila semua mata tertumpu kepada saya. Ada banyak malam saya menangis sendirian di dalam bilik. Kenapa aku buat pilihan ini? Mampukah aku berjaya di sini? Keraguan dan ketakutan menghantui saya. Pada hari-hari seperti itu, saya akan melihat media sosial untuk mengikuti perkembangan rakan-rakan di Romania. Mereka kelihatan gembira, masih berpesta dan melancong dan sepertinya tidak akan memahami kesusahan saya. Suatu ketika, saya memuat naik status jujur di media sosial. Hidup di Malaysia tidak semudah yang disangka. Carmen memberi komen. Kan aku dah kata, takkan tahan lama. Bila nak balik? Sebaik sahaja membaca komen itu, air mata saya mengalir. Tetapi pada masa yang sama, saya mengetap gigi. Aku tak akan berputus asa. Aku akan buktikan kepada mereka bahawa aku tidak salah. Makanan juga merupakan satu cabaran besar. Menyesuaikan diri dengan masakan Malaysia lebih sukar daripada yang saya jangkakan. Memesan makanan di kafeteria pun menjadi satu tekanan. Pernah sekali saya tersalah memesan hidangan yang sangat pedas dan menangis selepas suapan pertama. Melihat pelajar Malaysia di meja sebelah menahan ketawa membuatkan saya berasa lebih malu. Belajar bahasa Melayu adalah satu lagi gunung yang perlu didaki. Walaupun tulisan Rumi mudah dipelajari, tata bahasa dan sebutannya sangat sukar. Setiap malam saya belajar bahasa Melayu selama 2 jam, tetapi dalam perbualan sebenar, saya hanya mampu mengucapkan selamat pagi dan terima kasih. Suatu hari di pasar raya, seorang juruang bertanya sesuatu dalam bahasa Melayu yang laju. Apabila saya kelihatan bingung, dia bertanya dengan nada jengkel dalam bahasa Inggeris, "Ada kad ahli?" Rasa malu dan kekok pada saat itu tidak dapat digambarkan. Cuaca juga sukar untuk disesuaikan. Cuaca panas lembap di Malaysia yang berbeza dengan iklim di Romania membuatkan saya cepat letih. Terutamanya semasa musim tengkujuh, hujan setiap hari menambahkan lagi rasa murung saya. Di tengah-tengah semua kesukaran ini, yang paling menyakitkan adalah kesunyian. Sukar untuk mencari kawan dan perbezaan budaya menyukarkan perbualan yang mendalam. Setiap malam saya membuat panggilan video dengan ibu untuk mendapatkan sedikit ketenangan, tetapi keinginan untuk berbual mesra dengan seseorang secara bersemuka tidak pernah terpenuhi. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, tetapi keadaan tidak banyak bertambah baik. Saya masih merasakan ketinggalan dalam kelas dan kemahiran bahasa Melayu saya tidak menunjukkan banyak kemajuan. Adakah aku benar-benar telah membuat pilihan yang salah? Fikiran itu sering muncul. Kemudian, pada suatu hari, ketika saya sedang belajar di perpustakaan, saya sedang mencari bahan untuk tugasan pengurusan, tetapi tidak dapat menemui buku yang saya perlukan. Tiba-tiba, seorang lelaki pertengahan umur mendekati saya. "Boleh saya bantu?" tanyanya dalam bahasa Inggeris dengan suara yang tenang. Saya mengangkat muka dan melihatnya. Berpakaian kemas, dia tersenyum ramah. "Ya, saya sedang mencari buku bertajuk Strategi Pemasaran Global." Buku itu sepatutnya berada di bahagian rujukan khas di sebelah sana. Mari saya tunjukkan. Saya mengucapkan terima kasih dan mengikutnya. Selepas menemui buku itu, dia memperkenalkan dirinya. "Saya Rahman, profesor di Fakulti Perniagaan." Saya juga memperkenalkan diri. "Saya Irina Popescu, pelajar sarjana dari Romania." "Romania?" "Menarik. Saya pernah menghadiri satu persidangan di Bukares beberapa tahun lalu." "Bandar yang indah." Kata-kata Profesor Rahman membuatkan saya terkejut dan gembira. Inilah kali pertama saya bertemu dengan orang Malaysia yang tahu tentang negara asal saya. Sejak hari itu, Profesor Rahman banyak membantu saya. Bukan sahaja nasihat akademik, tetapi juga petua untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Suatu hari, dia menjemput saya ke pejabatnya. "Irina, bagaimana kehidupan di Malaysia?" Saya menjawab dengan jujur, "Bukan mudah, Profesor. Ada halangan bahasa, perbezaan budaya dan kadang-kadang saya rasa keputusan saya untuk datang ke sini adalah satu kesilapan." Profesor Rahman berfikir sejenak sebelum berkata, "Irina, kamu mempunyai potensi yang besar. Malaysia adalah tempat yang baik untuk bakat seperti kamu berkembang. Memang sukar pada mulanya, tetapi dengan masa, kamu pasti akan dapat menyesuaikan diri." Kata-kata itu memberikan saya kelegaan yang besar. Mengetahui ada seseorang yang percaya pada potensi saya sudah cukup untuk memberi saya kekuatan. Tidak lama kemudian, Profesor Rahman memperkenalkan saya kepada satu kumpulan belajar. Di situlah saya bertemu dengan seorang pelajar Malaysia bernama Zul.
Zul sangat berminat dengan budaya Eropah dan fasih berbahasa Inggeris. Dia menawarkan diri untuk membantu saya belajar bahasa Melayu dan sebagai balasan, saya mengajar dia bahasa Romania. Tak apa Irina, cakap perlahan-lahan pun tak mengapa. Zul selalu menunggu dengan sabar setiap kali saya cuba bertutur dalam bahasa Melayu yang tergagap-gagap. Dia memperkenalkan saya kepada budaya Malaysia dan membawa saya melawat pelbagai tempat di sekitar Kuala Lumpur, Menara KL, Batu Caves, Melaka. Masa yang dihabiskan bersama Zul membuka mata saya tentang Malaysia. Orang Malaysia mungkin nampak pendiam pada mulanya. Tapi bila dah kenal, mereka sebenarnya sangat peramah dan baik hati, kata Zul. Kata-katanya memberi saya perspektif baru. Terima kasih kepada Zul, saya mula bergaul dengan pelajar-pelajar Malaysia yang lain. Mereka menjadi kawan-kawan saya, Mira, Kumar dan Ahmeng. Mereka banyak membantu saya menyesuaikan diri. Kami sering makan bersama di kedai mamak dan belajar bahasa Melayu sambil menonton drama tempatan. Irina, di Malaysia hubungan sesama manusia atau networking sangat penting. Kita orang akan jadi network pertama kau di sini, kata Mira sambil ketawa. Kata-kata itu membuatkan saya buat pertama kalinya merasa diterima di Malaysia. Dengan nasihat Profesor Rahman dan bantuan rakan-rakan baru, saya perlahan-lahan menyesuaikan diri. Saya mula aktif mengambil bahagian dalam perbincangan di kelas dan kemahiran bahasa Melayu saya bertambah baik. Kegembiraan apabila saya dapat membaca papan tanda dalam bahasa Melayu buat pertama kalinya tidak dapat digambarkan. Walaupun ia satu pencapaian kecil, ia memberikan saya keyakinan yang besar. Saya juga mula menyukai makanan Malaysia. Sup tom yam yang pada mulanya saya tidak tahan pedasnya, kini menjadi salah satu hidangan kegemaran saya. Saya mula menyedari bahawa 4 musim di Malaysia, musim panas yang lebih panas, musim hujan dan musim buah-buahan mempunyai daya tarikannya yang tersendiri. Irina, saya tak sangka kamu dapat menyesuaikan diri dengan begitu cepat, kata Profesor Rahman. Ramai pelajar asing tidak dapat bertahan dan pulang ke negara asal, tetapi kamu memang luar biasa. Mendengar kata-kata itu, saya merenung kembali perubahan diri saya. Hanya beberapa bulan yang lalu, saya menangis setiap malam kerana rindukan kampung halaman. Kini, saya mula menikmati kehidupan di Malaysia. Di tengah-tengah itu, satu idea muncul. Apa kata saya buat saluran YouTube untuk mendokumentasikan kehidupan saya sebagai pelajar di sini? Mungkin perjalanan saya dari Romania ke Malaysia boleh menjadi inspirasi kepada orang lain. Dan sejujurnya, saya juga ingin menunjukkan kepada rakan-rakan di Romania bahawa saya berjaya. Saya melancarkan saluran bernama Dari Romania ke Kuala Lumpur. Video pertama saya agak kekok, tetapi saya menceritakan kehidupan saya di Malaysia dengan ikhlas. Pada mulanya, tiada banyak sambutan, tetapi selepas beberapa minggu, jumlah pelanggan mula meningkat. Hai semua, saya Irina dari Romania. Hari ini saya akan bercerita tentang kehidupan di Universiti Malaysia. Video yang bermula begini menarik minat ramai orang. Pengalaman seorang gadis Eropah Timur yang belajar di Asia Tenggara memberikan perspektif yang unik dan segar kepada penonton. Yang mengejutkan, saluran saya juga mula popular di kalangan rakyat Malaysia. Komen seperti perspektif orang luar tentang Malaysia sangat menarik dan terima kasih kepada Irina. Saya jadi tahu tentang Romania mula muncul. Aktiviti YouTube memberikan saya satu lagi lapisan keyakinan. Bercakap di hadapan kamera menjadi lebih semula jadi dan kemahiran menyunting video saya bertambah baik. Paling penting, hakikat bahawa cerita saya boleh memberi impak kepada orang lain memberikan saya kepuasan yang mendalam. Irina, saya dah tonton video awak. Hebat betul. Suatu hari selepas kelas, seorang pelajar Malaysia yang tidak pernah bertegur sapa dengan saya sebelum ini datang menyapa. Melalui YouTube, saya mendapat lebih ramai kenalan di universiti. Profesor Rahman juga mengetahui tentang saluran saya dan mencadangkan agar saya berkongsi pengalaman saya di satu acara pertukaran antarabangsa universiti. Cerita Irina pasti akan menjadi inspirasi besar kepada pelajar antarabangsa yang lain. Pada mulanya saya takut, tetapi saya memberanikan diri untuk menerima pelawaan itu dan keputusan itu bakal menjadi satu lagi titik perubahan dalam hidup saya. Pada hari acara pertukaran antarabangsa universiti, tangan saya menggeletar kerana gemetar. Berucap di hadapan lebih 100 orang adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi dengan sokongan Profesor Rahman, Zul dan rakan-rakan lain, saya mengumpul kekuatan. Selamat pagi. Nama saya Irina Popescu dari Romania. Saya memulakan ucapan dengan suara yang bergetar. Pada mulanya agak kaku, tetapi semakin lama saya bercakap, semakin saya yakin. Saya berkongsi kisah saya dengan jujur, kehidupan sukar di Romania, keputusan untuk datang ke Malaysia, cabaran awal penyesuaian diri dan perubahan yang saya alami sekarang.
Selepas ucapan saya berakhir, saya menerima tepukan gemuruh yang tidak dijangka. Ramai pelajar mengangkat tangan untuk bertanya dan selepas acara tamat, beberapa orang datang berjumpa saya untuk berbual lanjut. Pelajar antarabangsa lain terutamanya sangat bersimpati dengan pengalaman saya. Cerita awak memberi saya banyak kekuatan. Saya juga sedang bergelut untuk menyesuaikan diri, kata seorang pelajar dari China. Hakikat bahawa cerita saya dapat membantu orang lain membuatkan saya berasa sangat bangga. Selepas acara itu, saya dihubungi oleh akhbar universiti untuk satu sesi temu bual. Sebuah artikel bertajuk Merentasi Tembok Budaya. Kisah penyesuaian pelajar Romania di Malaysia diterbitkan dan menjadi bualan di kampus. Tiba-tiba ramai orang mula mengenali dan menyapa saya. Perhatian ini juga memberi kesan kepada saluran YouTube saya. Jumlah pelanggan meningkat dengan mendadak dan setiap video menerima ratusan komen. Bukan sahaja rakyat Malaysia dan Romania, tetapi orang dari pelbagai negara mula mengikuti saluran saya. Terima kasih kepada Irina. Saya membuat keputusan untuk belajar di Malaysia. Saya mula berminat dengan budaya Romania. Tenaga positif awak sangat menular. Komen-komen sebegini memberi saya kekuatan yang luar biasa. Dengan populariti YouTube, peluang yang tidak dijangka muncul. Sebuah syarikat kosmetik tempatan menawarkan saya untuk menjadi model mereka. Pada mulanya saya teragak-agak, tetapi saya menerimanya sebagai satu pengalaman baru. Tenaga ceria dan imai antarabangsa Irina sangat sesuai dengan jenama kami, kata pengurus pemasaran. Maka, saya menjadi wajah untuk kempen Aura Tropika Kosmetik. Pengalaman di set penggambaran iklan adalah sesuatu yang sangat istimewa. Disolek oleh jurusolek profesional, memakai pakaian yang cantik dan bergaya di hadapan kamera adalah satu dunia yang sama sekali baru bagi saya. Pengalaman ini meningkatkan lagi keyakinan diri saya. Selepas iklan itu disiarkan, saya menjadi seperti seorang selebriti kecil. Apabila berjalan di luar, ada orang yang mengenali dan meminta untuk bergambar. Semuanya terasa seperti mimpi. Gadis miskin dari Romania kini menjadi seseorang yang dikenali di Malaysia. Namun, apa yang lebih penting daripada kejayaan luaran ini adalah pertumbuhan dalaman. Saya tidak lagi takut dengan pandangan orang lain dan mula menghargai nilai diri saya sendiri. Paling penting, saya kini mempunyai perspektif yang lebih luas untuk menghormati dan memahami budaya lain. Dalam bidang akademik, saya juga mula menunjukkan hasil. Saya mendapat markah tinggi dalam ujian penguasaan bahasa Melayu dan cemerlang dalam subjek-subjek teras. Atas cadangan Profesor Rahman, saya menyertai satu projek analisis tingkah laku pengguna yang banyak membantu pertumbuhan akademik saya. Irina, kamu mempunyai perspektif unik kerana memahami kedua-dua budaya Romania dan Malaysia. Ini adalah aset besar dalam mengkaji pasaran global, kata Profesor Rahman. Kata-katanya menunjukkan satu arah baru untuk saya. Maka, saya memulakan persiapan tesis sarjana saya dengan tajuk Kajian Perbandingan Tingkah Laku Pengguna antara Eropah Timur dan Asia Tenggara. Kajian ini menganalisis perbezaan corak perbelanjaan pengguna di kedua-dua rantau. Kerana tajuk ini berkait rapat dengan pengalaman peribadi saya menjalankannya dengan penuh semangat. Semasa proses penyelidikan, saya mendapat peluang untuk berhubung dengan beberapa syarikat Malaysia. Mereka berminat dengan pasaran Eropah Timur, termasuk Romania, dan banyak menyokong penyelidikan saya. Jaringan ini kemudiannya menjadi aset besar apabila saya mencari pekerjaan. Sementara itu, saluran YouTube saya terus berkembang. Jumlah pelanggan melepasi 100,000 membolehkan saya mencuba pelbagai jenis kandungan, perbandingan budaya Malaysia dan Romania, petua belajar bahasa Melayu, panduan kehidupan pelajar antarabangsa dan banyak lagi. Terima kasih kepada anda. Stereotip saya terhadap Malaysia telah hilang, komen seorang penonton dari Romania. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang Romania, komen seorang penonton Malaysia. Saya berasa puas kerana dapat menjadi jambatan budaya antara kedua-dua negara. Aktiviti saya ini mendapat perhatian dan Jabatan Hal Ehwal Antarabangsa Universiti menawarkan saya untuk menjadi wakil pelajar antarabangsa. Saya menerima tawaran itu dengan gembira dan mula memainkan peranan dalam merancang dan mengendalikan pelbagai acara dan program antarabangsa. Irina kini adalah kebanggaan universiti kami, kata ketua jabatan. Mendengar kata-kata itu, saya berasa bangga dengan diri saya yang telah mengharungi pelbagai cabaran untuk sampai ke tahap ini. Maka tahun kedua saya di Malaysia berlalu dengan begitu pantas. Antara pengajian, YouTube, kerja model dan peranan sebagai wakil pelajar, jadual saya sentiasa padat, tetapi setiap saat adalah satu proses pembelajaran dan pertumbuhan. Saya bukan lagi Irina yang miskin, tetapi Irina yang berkaliber. Pada semester akhir pengajian sarjana, saya perlu membuat satu keputusan penting, pulang ke Romania atau tinggal di Malaysia. Walaupun saya merindui ibu dan adik, sukar untuk melepaskan kehidupan dan peluang di Malaysia.
Selepas berfikir panjang, saya memutuskan untuk mencari peluang kerjaya di Malaysia. Selepas berbincang dengan Profesor Rahman, saya membuat keputusan untuk memohon jawatan di bahagian pemasaran global di syarikat-syarikat besar. Saya percaya ada posisi di mana saya boleh menjadi penghubung antara Malaysia dan Eropah Timur. Irina, kamu mempunyai kelayakan yang lebih dari cukup. Yakinlah pada diri sendiri, kata-kata semangat Profesor Rahman memberi saya keberanian. Saya menghantar resume ke beberapa syarikat gergasi. Masa menunggu terasa panjang dan mencemaskan. Saya tahu bukan mudah bagi warga asing untuk mendapat pekerjaan di syarikat Malaysia. Namun saya tidak berputus asa dan terus membuat persiapan. Saya belajar bahasa Melayu dengan lebih gigih untuk persediaan temuduga dan mengkaji budaya korporat Malaysia secara mendalam. Akhirnya, saya menerima panggilan temuduga daripada sebuah syarikat multinasional. Ia adalah untuk jawatan pelatih dalam pasukan pemasaran global mereka. Pada hari temuduga, saya melakukan yang terbaik untuk menonjolkan kebolehan dan visi saya. Saya menekankan bagaimana latar belakang unik saya yang memahami kedua-dua budaya Romania dan Malaysia boleh memberi nilai tambah kepada syarikat. Cik Popescu, pengalaman dan semangat anda sangat mengagumkan, kata penemuduga. Kami sedang merancang untuk menembusi pasaran Eropah Timur dan pandangan anda pasti akan banyak membantu. Seminggu kemudian, saya menerima surat tawaran. Air mata kegembiraan mengalir. Saya tidak percaya bahawa saya akan mendapat pekerjaan pertama saya di Malaysia dan di sebuah syarikat besar pula. Pada masa yang sama, tesis sarjana saya juga berada di peringkat akhir. Tesis saya, kajian perbandingan tingkah laku pengguna antara Eropah Timur dan Asia Tenggara, menerima pujian tinggi daripada para pensyarah. Terutamanya pendekatan saya yang menggabungkan data pasaran sebenar dengan wawasan budaya dianggap unik. Pada hari convocation, saya dianugerahkan anugerah tesis cemerlang. Ketika naik ke pentas untuk menerima anugerah, perjalanan 2 tahun saya di Malaysia terimbas kembali. Rasa takut dan cemas semasa pertama kali tiba, kesukaran semasa proses penyesuaian dan saat-saat di mana saya mengatasi satu demi satu cabaran, semuanya adalah sebahagian daripada proses untuk sampai ke saat ini. Pelajar Irina Popescu adalah contoh teladan bagaimana seseorang boleh merentasi sempadan budaya untuk mencapai kecemerlangan akademik, kata Naib Kansellor. Dewan bergema dengan tepukan gemuruh. Pada saat itu, saya berasa sangat bangga dengan diri saya. Selepas tamat pengajian, saya memulakan kehidupan korporat. Saya bermula sebagai pelatih, tetapi dalam masa 3 bulan, saya diserap sebagai pekerja tetap. Tugas utama saya adalah menganalisis pasaran Eropah Timur dan merangka strategi pemasaran. Kelebihan saya yang boleh bertutur dalam bahasa Romania, Inggeris dan Melayu menjadi aset besar kepada syarikat. Terima kasih kepada Irina, pemahaman kami tentang pasaran Romania telah meningkat dengan mendadak, puji ketua pasukan saya. Selepas ini, sila ketuai projek Eropah Timur. Kehidupan kerja pada mulanya juga sukar. Budaya korporat Malaysia, hierarki dan budaya lepak selepas kerja sangat berbeza dengan Romania. Tetapi bagi saya yang telah melalui banyak perbezaan budaya, ini adalah satu lagi cabaran dan peluang untuk belajar. Irina adalah sumber tenaga dalam pasukan kami. Dia memberikan perspektif yang pelbagai dan itu sangat membantu, kata rakan-rakan sekerja. Sambil bekerja, saya terus mengendalikan saluran YouTube saya. Kini, saya menghasilkan kandungan bertemakan warga asing bekerja di Malaysia. Saya berkongsi maklumat praktikal seperti penyesuaian dengan budaya kerja di Malaysia, cabaran yang dihadapi oleh warga asing dan cara mengatasinya. Ini sangat membantu warga asing lain yang bercita-cita untuk bekerja atau belajar di Malaysia. Jumlah pelanggan saluran saya melepasi 500,000 dan saya menerima banyak tawaran temu bual dari media. Saya muncul dalam sebuah dokumentari bertemakan bakat global di Malaysia dan dijemput untuk memberi ceramah di beberapa universiti. Walaupun semuanya berjalan lancar, ada satu perkara yang merisaukan saya, isu visa. Visa pelajar saya telah ditukar kepada visa pekerjaan, tetapi untuk tinggal di Malaysia dalam jangka masa panjang, saya memerlukan status pemastautin yang lebih stabil. Selepas berfikir panjang, saya membuat keputusan untuk memohon kerakyatan Malaysia. Ini bukan sekadar untuk menyelesaikan isu imigresen, tetapi satu keputusan serius tentang identiti dan masa depan saya. Malaysia kini telah menjadi sebahagian penting dalam hidup saya dan saya ingin mencapai lebih banyak lagi di sini. Proses mendapatkan kerakyatan adalah rumit dan memakan masa. Dari penyediaan dokumen, temuduga, hingga ujian penguasaan bahasa Melayu dan pemahaman budaya, saya melalui setiap peringkat satu demi satu.
Akhirnya, saya menerima surat kelulusan kerakyatan. Apabila saya menerima MyCat dan melihat nama saya tertera sebagai warga negara, air mata saya mengalir. Kini, saya secara rasminya adalah rakyat Malaysia. Sekarang kamu adalah sebahagian daripada masyarakat ini, kata-kata Profesor Rahman terngiang-ngiang kembali. Saya benar-benar telah menjadi sebahagian daripada masyarakat Malaysia. Apabila saya berkongsi berita ini di saluran YouTube saya, sambutannya sangat luar biasa. Tahniah, Anda adalah rakyat Malaysia sejati. Perjalanan Anda sangat memberi inspirasi. Beribu-ribu mesej ucapan tahniah diterima. Ibu saya yang mengikuti seluruh proses ini menangis semasa panggilan video. Asalkan kamu gembira, ibu pun gembira, ayah kamu di syurga pasti bangga. Dan rakan-rakan saya di Romania, saya tertanya-tanya apa reaksi mereka. Saya berkongsi berita itu di media sosial, tetapi tiada sebarang reaksi daripada Carmen, Andra atau Sofia. Mungkin mereka tidak dapat menerima kejayaan saya. Kemudian, saya menerima mesej daripada Andra. Irina, bulan depan majlis kahwin aku. Boleh datang tak? Ia adalah jemputan pertama selepas sekian lama. Saya teragak-agak sejenak tetapi akhirnya memutuskan untuk pergi. Ia adalah peluang untuk pulang ke kampung halaman selepas 4 tahun dan saya juga dapat bertemu dengan adik saya. Sambil membuat persiapan untuk pulang ke Romania, saya diselubungi perasaan yang aneh. Teruja, berdebar-debar dan sedikit takut. Bagaimana rupa saya di hadapan rakan-rakan kampung? Apakah reaksi mereka? Di dalam pesawat dari Clear ke Bucharest, saya merenung kembali 4 tahun yang lalu. Rasa takut dan kesukaran semasa pertama kali tiba di Malaysia, proses penyesuaian yang perit dan kejayaan yang dicapai satu demi satu, semuanya terasa seperti mimpi. Apabila pesawat mendarat di Bucharest, hati saya berdebar kencang. Inilah tanah air yang saya jejak semula selepas 4 tahun. Di pintu ketibaan, ibu dan adik saya, Matteo, sedang menunggu. Sebaik sahaja melihat mereka, air mata yang ditahan akhirnya tumpah. Irina, ibu rindu sangat, kata ibu sambil memeluk saya dengan erat. Matteo, yang kini sudah dewasa, juga berlari memeluk saya dengan mata yang berkaca. Kakak nampak lain sangat. Lebih yakin. Dalam perjalanan pulang ke pekan kami, pemandangan di luar tingkap terasa nostalgia dan pada masa yang sama, asing. Tidak banyak yang berubah sejak 4 tahun lalu, tetapi pandangan saya yang telah berubah. Kak, semua orang kat kampung ni tahu akak dah jadi terkenal kat YouTube, kata Matteo dengan bangga. Saya sekarang digelar adik YouTuber terkenal Irina. Apabila tiba di rumah kecil ibu, perasaan aneh menyelubungi saya. Di sinilah saya membesar dan banyak menitiskan air mata kerana kemiskinan. Tetapi kini, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia menjadi bukti betapa jauh saya telah melangkah. Semasa makan malam, ibu menyediakan hidangan tradisional Romania kegemaran saya, sarmale dan mamaliga. Menikmatinya semula membangkitkan nostalgia. Irina, kamu betul-betul gembira di Malaysia? Tanya ibu. Saya mengangguk. Ya ibu, saya sangat gembira. Memang ada masa sukar, tapi saya sedang menjalani kehidupan yang saya inginkan. Malaysia memberi saya banyak peluang dan di sana saya rasa dihargai. Ibu tersenyum mesra. Itu sahaja yang ibu harapkan. Di mana pun kamu berada, yang penting kamu gembira dan berpuas hati dengan hidup kamu. Keesokan harinya, saya sibuk membuat persiapan untuk majlis perkahwinan Andra. Memikirkan akan bertemu semula dengan rakan-rakan lama membuatkan saya berasa teruja dan gementar. Terutamanya pertemuan semula dengan Carmen, Andra dan Sofia. Merekalah yang paling skeptikal ketika saya hendak berlepas ke Malaysia. Apabila saya tiba di majlis perkahwinan, banyak mata tertumpu kepada saya. Orang-orang kampung mengenali saya dan berbisik-bisik. Itulah Irina yang berjaya di Malaysia. Dengar kata dah jadi bintang YouTube. Kerja di syarikat besar. Sofia adalah yang pertama mendekati saya. Irina, lama betul tak jumpa. Dia memeluk saya dengan senyuman yang kekok. Berbeza dengan sikapnya yang penuh keyakinan dahulu, mata Sofia kelihatan sedikit lesu. Carmen turut serta tidak lama kemudian. Wah Irina, kau nampak lain sangat. Nampaknya hidup di Malaysia sesuai dengan kau. Suaranya mempunyai nada cemburu yang halus. Ironinya, dia yang pernah memandang rendah saya kini menunjukkan sikap seolah-olah dia mencemburui saya. Majlis bermula dan pengantin perempuan, Andra, masuk. Dia kelihatan sangat cantik dalam gaun pengantin putihnya. Tetapi apabila dilihat dari dekat, wajahnya juga menunjukkan sedikit keresahan. Selepas majlis, parti berlangsung. Sambil memegang segelas wain, saya keluar ke beranda. Sofia mengikut saya.
Irina, jujur aku katakan, kami semua cemburukan kau, kata Sofia secara tiba-tiba. Masa kau kata nak pergi Malaysia, kami semua ingat kau akan balik tak lama lagi. Tapi kau betul-betul berjaya di sana. Saya terdiam seketika. Pengakuan jujur Sofia tidak saya jangkakan. Sofia, bukan soal kejayaan, tapi saya telah menemui apa yang saya mahu lakukan. Di Malaysia, saya belajar bahawa saya tidak perlu menghadkan potensi saya. Mata Sofia berkaca-kaca. Aku di sini hanya mengulang rutin yang sama setiap hari. Kahwin, lahirkan anak, jaga hati keluarga mentua. Selepas kau pergi, barulah aku sedar betapa sempitnya pandangan aku. Pada ketika itu, Carmen juga keluar ke beranda. Wajahnya menunjukkan emosi yang serupa. Irina, maafkan kami, kata Carmen, sebab pernah permainkan kau dulu. Sebab kami ejek kau miskin dan asyik belajar. Bila difikirkan balik, bodoh betul kami masa tu. Saya memandang kedua-dua rakan saya. Permohonan maaf mereka yang ikhlas membuatkan hati saya tersentuh. Tak apa, kita semua masih muda masa tu dan tak faham antara satu sama lain. Tidak lama kemudian, Andra turut serta. Walaupun dia pengantin, wajahnya tidak ceria. Tahniah, Andra. Suami kau nampak kacak, kata saya. Andra tersenyum sedikit. Terima kasih. Tapi sejujurnya, aku tak pasti sama ada perkahwinan ini yang aku benar-benar mahukan. Aku rasa aku tergesa-gesa sebab nak penuhi harapan ibu bapa dan sebab pandangan orang kampung. Pengakuannya mengejutkan saya. Di sebalik majlis yang kelihatan bahagia, tersimpan keresahan dan penyesalan. Aku cemburukan kau, Irina, sambung Andra. Kau memilih jalan hidup kau sendiri. Walaupun ditentang keluarga dan kawan-kawan, kau tetap teruskan. Keberanian kau tu sangat luar biasa. Mendengar pengakuan ketiga-tiga rakan saya diselubungi emosi yang mendalam. Rakan-rakan yang pernah menghina dan mentertawakan saya kini mencemburui hidup saya. Tetapi ia bukan perasaan gembira atau bangga, sebaliknya rasa simpati dan empati yang aneh. Sebenarnya, hidup di Malaysia tak semudah itu pada mulanya. Saya berkata jujur, halangan bahasa, perbezaan budaya, kesunyian. Banyak kali aku rasa nak putus asa. Tapi dalam proses itu, aku lebih mengenali diri sendiri dan sedar apa yang aku benar-benar mahukan. Malam itu, kami berempat berbual dari hati ke hati buat pertama kali selepas sekian lama, tentang kehidupan masing-masing, impian dan penyesalan, serta harapan untuk masa depan. Konflik dan salah faham masa lalu terlerai dan kami menjadi kawan sejati semula. Menjelang akhir parti, Carmen bertanya, Irina, betul ke kau dah jadi warga negara Malaysia? Kau bukan orang Romania lagi. Saya tersenyum. Secara undang-undang, ya. Tapi asal-usul saya tetap di Romania. Mempunyai nilai dan budaya dari kedua-dua negara adalah kekuatan saya. Keesokan harinya, saya menziarahi kubur ayah bersama ibu. Di hadapan batu nisan, saya meletakkan bunga dan berkata di dalam hati, Ayah, saya baik-baik saja. Seperti yang ayah katakan, saya sedang melihat dunia yang lebih luas. Dan saya telah menemui tempat saya di sana. Seminggu di Romania berlalu dengan pantas. Sehari sebelum pulang, ibu memberikan saya sebuah kotak kecil. Ini ayah kamu mahu berikan kepada kamu. Dia kata, berikan apabila kamu sudah dewasa. Ibu rasa sekaranglah masanya. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah jam poket lama dan sekeping nota kecil. Irina, waktumu adalah milikmu. Gunakanlah seperti yang kamu inginkan. Ayah, air mata saya mengalir. Kata-kata ayah saya tepat menggambarkan cara hidup yang telah saya lalui. Saya menggunakan masa saya seperti yang saya inginkan dan hasilnya adalah diri saya hari ini. Di lapangan terbang Bukares, Ibu Matteo dan ketiga-tiga rakan saya menghantar saya. Sambil mengucapkan selamat tinggal, Carmen tiba-tiba bertanya, Irina, apa rahsia kebahagiaan kau di Malaysia? Saya berfikir sejenak sebelum menjawab. Percaya pada diri sendiri dan buat yang terbaik di mana sahaja kita berada. Tak kira di Romania, Malaysia atau mana-mana tempat di dunia. Semasa menaiki pesawat, saya melambai tangan. Perjalanan meninggalkan Romania dan kembali ke Malaysia kali ini berbeza dengan 4 tahun lalu. Tiada lagi rasa takut atau cemas, sebaliknya dipenuhi dengan keyakinan dan harapan. Dan yang paling penting, pemahaman yang mendalam dan kebanggaan terhadap diri sendiri. Selepas kembali ke Malaysia, saya bekerja dan menjalani hidup dengan lebih bersemangat. Lawatan ke Romania memberi saya perspektif dan motivasi baru. Terutamanya selepas mendengar pengakuan rakan-rakan saya lebih sedar betapa besar perubahan dan pertumbuhan yang telah saya lalui. Di syarikat, saya diberi tanggungjawab yang lebih besar sebagai pengurus pasaran Eropah Timur. Laporan saya berdasarkan kajian lapangan di Romania mendapat pujian daripada pihak pengurusan atasan dan menjadi asas kepada strategi pengembangan perniagaan di Eropah Timur.
Wawasan Irina tentang pasaran tempatan sangat membantu, kata naib presiden dalam satu mesyuarat. Kebanggaan pada saat itu tidak dapat digambarkan. Saluran YouTube saya juga berkembang ke arah baru. Kini saya bukan sahaja berkongsi tentang kehidupan di Malaysia, tetapi juga menghasilkan kandungan yang lebih profesional seperti perbandingan budaya perniagaan antara Eropah Timur dan Malaysia, pembangunan kerjaya global dan strategi penyesuaian dalam persekitaran pelbagai budaya. Siri kembara kerjaya global saya sangat popular. Saya menemu bual profesional dari pelbagai negara dan berkongsi rahsia kejayaan dan cabaran mereka. Siri ini menjadi inspirasi kepada ramai anak muda yang mengimpikan kerjaya antarabangsa. Jumlah pelanggan saluran melepasi 1 juta dan untuk meraikannya, saya menerbitkan sebuah buku, autobiografi bertajuk Merentasi Sempadan, Kisah Kejayaan Gadis Romania di Malaysia. Ia menceritakan perjalanan hidup saya dari zaman kanak-kanak yang miskin hingga kejayaan di Malaysia. Tidak sukar untuk mencari penerbit. Sebagai YouTuber terkenal dengan kisah yang unik, beberapa penerbit menawarkan diri. Saya menandatangani kontrak dengan yang menawarkan syarat terbaik. Proses menulis buku lebih sukar daripada yang dijangkakan. Saya terpaksa berhadapan semula dengan kesakitan dan luka masa lalu dan memerlukan keberanian yang besar untuk mendedahkan saat-saat paling rapuh dalam hidup saya. Tetapi melalui proses ini, saya mengalami pemahaman diri dan penyembuhan yang lebih mendalam. Kisah anda sangat memberi inspirasi, kata editor saya. Ia akan memberi harapan dan keberanian kepada ramai orang. Buku itu menjadi buku terlaris sejurus selepas dilancarkan. Ia bukan sahaja diterbitkan dalam bahasa Melayu, tetapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan Romania. Saya mengadakan jelajah buku ke beberapa bandar untuk bertemu dengan pembaca. Sesi tandatangan pertama di Kuala Lumpur adalah satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Ratusan pembaca beratur menunggu dan ramai yang mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Puan Irina, saya mendapat keberanian untuk mencuba, kata seorang wanita muda. Saya ingin belajar di luar negara, tetapi teragak-agak kerana takut. Selepas membaca buku Puan, saya membuat keputusan. Mendengar kata-kata seperti ini, saya berasa sangat puas kerana kisah saya memberi impak positif kepada orang lain. Jelajah buku di Romania juga istimewa. Sesi tanda tangan di Bukarest turut dihadiri oleh Carmen, Andra dan Sofia. Mereka membawa buku saya untuk ditandatangani dan memberi sokongan dengan bangga. Hebat, kisah kau memberi inspirasi kepada begitu ramai orang, kata Andra. Kami juga banyak belajar dari buku kau. Kejayaan buku itu membuatkan saya mendapat perhatian pelbagai media. Tawaran temu bual dari stesen TV utama melimpah ruah dan saya menjadi model muka depan untuk majalah ekonomi dan wanita. Saya diperkenalkan dengan gelaran model peranan baru era global. Syarikat juga menyokong aktiviti luar saya, malah menganggapnya sebagai sesuatu yang positif untuk imej syarikat. Terima kasih kepada itu, saya dapat mengimbangi antara kerja dan aktiviti luar. Kemudian, satu tawaran yang tidak dijangka datang. Kerajaan Malaysia dan Romania ingin melantik saya sebagai duta muhibah untuk satu program pertukaran budaya bersama. Ia adalah peranan penting untuk hubungan kedua-dua negara. Puan Irina adalah orang yang paling sesuai kerana memahami budaya kedua-dua negara, kata Duta Besar Romania di Malaysia. Kisah anda akan menjadi simbol pembukaan lembaran baru dalam hubungan dua hala. Saya menerima tawaran itu dengan rasa syukur. Ini bukan sekadar jawatan kehormat, tetapi peluang penting untuk menjadi jambatan antara dua negara yang saya sayangi. Acara rasmi pertama saya sebagai Duta Muhibah adalah Minggu Kebudayaan Romania di Kuala Lumpur. Ia adalah platform untuk memperkenalkan makanan tradisional, muzik, tarian dan hasil seni Romania kepada rakyat Malaysia. Semasa berucap di majlis perasmian, saya menggunakan bahasa Romania dan Melayu secara berselang-seli untuk bercakap tentang nilai-nilai budaya yang indah di kedua-dua negara. Ucapan saya mendapat sambutan hangat dan liputan meluas di media. Melalui acara ini, ramai rakyat Malaysia mula berminat dengan Romania dan ada yang merancang untuk melancong ke sana. Saluran YouTube saya dibanjiri dengan permintaan untuk video panduan melancong ke Romania. Di tengah-tengah semua pencapaian ini, kebahagiaan peribadi juga menjelma. Saya jatuh cinta dengan seorang rakan sekerja berbangsa Melayu, Azlan. Selepas setahun bercinta, kami mengikat janji untuk berkahwin. Azlan sangat menghormati latar belakang pelbagai budaya saya dan saya juga berusaha untuk memahami nilai-nilai Melayu dan Malaysianya. Hidup dengan awak, Irina, pasti akan sentiasa penuh dengan penemuan baru, kata Azlan semasa melamar saya. Walaupun kita datang dari latar belakang yang berbeza, kita melihat ke arah yang sama. Perkahwinan kami diadakan dengan menghormati tradisi kedua-dua belah pihak. Kami mengadakan majlis akad nikah dan persandingan Melayu serta majlis restu gaya Romania diraikan bersama oleh keluarga dan rakan-rakan dari kedua-dua negara. Selepas berkahwin, saya meneruskan kerjaya saya.
Azlan memberi sokongan penuh dan kami menjadi rakan kongsi yang saling menyokong pertumbuhan masing-masing. Dengan pencapaian dalam semua aspek kehidupan, saya merasakan hidup saya semakin lengkap. Gadis Romania yang miskin dan dihina kini adalah seorang wanita kerjaya yang berjaya, jambatan antara dua budaya dan isteri yang bahagia. Azlan dan saya membeli sebuah rumah kecil di pinggir Kuala Lumpur. Rumah kami adalah ruang di mana unsur-unsur Melayu dan Romania berpadu secara harmoni. Di ruang tamu terdapat kraftangan tradisional Romania. Di dapur terdapat peralatan moden dari Jepun yang popular di Malaysia. Hubungan dengan keluarga mentua saya juga baik. Pada mulanya mereka bimbang tentang menantu asing, tetapi selepas melihat saya menghormati budaya Melayu dan fasih berbahasa Melayu, mereka segera membuka hati. Sebab Irina, keluarga kita dapat melihat dunia yang lebih luas, kata ibu mentua saya. Sekarang makcik pun dah suka masakan Romania. Pada tahun kedua perkahwinan, kami dikurniakan seorang anak perempuan, Soraya. Mewarisi darah Malaysia dan Romania, Soraya menerima restu dari dua budaya sejak lahir. Saya memutuskan untuk mengajar Soraya bahasa Melayu dan Romania serentak. Sebagai anak dari keluarga pelbagai budaya, saya mahu dia berbangga dengan asal-usulnya yang pelbagai. Anak kita ni tak akan terikat pada satu budaya sahaja, dia akan melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas, kata Azlan. Pemahaman dan sokongannya memberi saya kekuatan yang besar. Mengimbangi antara kerja dan penjagaan anak bukan mudah, tetapi dengan kerjasama aktif Azlan dan sistem kerja fleksibel di syarikat, saya dapat mengatasinya. Syarikat membenarkan saya bekerja dari rumah yang sangat membantu dalam mengimbangi kerja dan keluarga. Puan Irina adalah model peranan ibu bekerja di syarikat kami, kata pengurus sumber manusia. Beliau menunjukkan kejayaan di tempat kerja dan di rumah. Selepas Soraya lahir, saya menjemput ibu saya ke Malaysia. Ibu tinggal selama sebulan, meluangkan masa dengan cucunya dan mengalami kehidupan di Malaysia. Sekarang barulah ibu faham betapa bahagianya kamu di sini, Irina, kata ibu. Soraya adalah anak yang bertuah kerana mendapat yang terbaik dari dua dunia. Saluran YouTube saya juga mengalami perubahan. Kini saya menghasilkan kandungan bertemakan kehidupan harian keluarga pelbagai budaya. Saya berkongsi bagaimana pasangan dari latar belakang budaya yang berbeza hidup secara harmoni, cara membesarkan anak dalam keluarga pelbagai budaya dan sebagainya. Kandungan ini sangat membantu keluarga perkahwinan campur yang semakin meningkat. Saya mendapat banyak semangat selepas menonton video Puan Irina. Saya juga berkahwin dengan suami asing dan menghadapi kesukaran kerana perbezaan budaya. Komen seorang penonton memberi kesan mendalam kepada saya. Saya juga menerbitkan buku kedua, Dua Dunia, Satu Keluarga, sebagai sekuel kepada Merentasi Sempadan. Buku ini membincangkan cabaran realistik keluarga pelbagai budaya, cara mengatasinya dan kekayaan yang dibawa oleh kepelbagaian. Buku Irina bukan sekadar kisah pengalaman, tetapi memberikan wawasan kepada semua yang hidup dalam era pelbagai budaya, tulis seorang pengkritik buku. Kerjaya saya di syarikat juga terus berkembang. Dari pengurus pasaran Eropah Timur, saya dinaikkan pangkat menjadi ketua pasukan yang menyelia strategi pemasaran global dengan lebih banyak tanggungjawab dan kuasa. Deria global ketua pasukan Irina adalah aset besar kepada pengembangan syarikat kami di luar negara, kata CEO dalam satu mesyuarat. Suatu hari saya menerima satu mesej yang tidak dijangka melalui YouTube. Sekumpulan pelajar Romania yang ingin belajar di Malaysia meminta nasihat saya. Saya dengan gembira mengadakan sesi bimbingan dalam talian, berkongsi tentang cara persediaan untuk belajar di Malaysia, maklumat beasiswa dan petua penyesuaian. Aktiviti ini mendapat perhatian dan saya secara rasmi menubuhkan program pertukaran pendidikan Malaysia-Romania. Setiap tahun, 10 pelajar Romania diberi peluang untuk belajar di Malaysia dan sebaliknya, pelajar Malaysia boleh belajar di Romania. Program ini berjaya dijalankan dengan sokongan kedua-dua kerajaan dan membuka pintu peluang baru kepada ramai anak muda. Kalau bukan kerana Puan Irina, saya tak akan terfikir untuk datang ke Malaysia, kata Maria, salah seorang peserta pertama program. Anda memberi kami impian. Atas sumbangan ini, saya dianugerahkan pingat jasa bakti pertukaran budaya oleh Kerajaan Malaysia. Ia adalah anugerah yang mengiktiraf sumbangan warga asing dalam mempromosikan hubungan baik antara Malaysia dan negara lain. Wanita berasal Romania terima anugerah berprestij di Malaysia menjadi tajuk utama berita. Di majlis anugerah, seorang menteri berkata, Puan Irina Popescu bukan sekadar warga asing yang berjaya menyesuaikan diri, tetapi telah secara aktif menjadi jambatan untuk meningkatkan persefahaman dan kerjasama antara negara. Berita anugerah ini menjadi tajuk hangat di Romania juga. Akhbar di kampung halaman saya melaporkannya secara besar-besaran dan ramai rakyat Romania berbangga dengan kejayaan anak bangsa di luar negara.
Bersama dengan pencapaian peribadi, saya merasakan diri saya semakin berakar umbi dalam masyarakat Malaysia. Kini, saya boleh berjenaka dalam bahasa Melayu, memahami nuansa budaya yang halus dan hidup secara semula jadi sebagai sebahagian daripada masyarakat Malaysia. Pada masa yang sama, saya tetap menghargai budaya dan tradisi Romania. Di rumah, saya sering memasak masakan Romania dan menyambut perayaan dan adat Romania. Terutamanya, saya ingin menyampaikan keindahan kedua-dua budaya kepada Soraya. Mama, saya orang Malaysia ke orang Romania? Tanya Soraya yang berusia 5 tahun pada suatu hari. Saya tersenyum dan menjawab, dua-dua sayang. Kamu anak istimewa yang mempunyai budaya dan kasih sayang dari kedua-dua negara. Itu bukan kelemahan tetapi kekuatan yang besar. Soraya memahami konsep ini lebih cepat daripada yang saya sangka dan mula berbangga dengan latar belakang pelbagai budayanya. Apabila membuat pembentangan di tadika bertemakan perkara kegemaran saya, Soraya dengan yakin berkata dia suka sup miso Jepun yang popular di Malaysia dan juga sarmala Romania. Anak kita membesar sebagai warga dunia, kata Azlan dengan bangga. Semua ini berkat awak, Irina, tahun ke-10 saya di Malaysia. Saya merasakan saya telah sepenuhnya berakar di sini. Kejayaan dalam kerjaya, keluarga yang bahagia, aktiviti sosial yang bermakna. Saya telah mencapai semua yang saya impikan. Namun, hidup sentiasa membawa cabaran dan perubahan baru. Suatu hari, syarikat membuat satu tawaran penting. Mereka merancang untuk menubuhkan cawangan di Bucharest, Romania dan mahu saya menjadi pengarah urusan pertama. Ketua pasukan Irina adalah orang yang paling sesuai untuk peranan ini, kata CEO. Beliau memahami kedua-dua budaya dan persekitaran perniagaan. Tawaran ini menuntut satu keputusan besar daripada saya dan keluarga. Meninggalkan kehidupan yang stabil di Malaysia dan kembali ke Romania bukanlah pilihan yang mudah. Terutamanya, pendidikan Soraya dan kerjaya Azlan perlu dipertimbangkan. Selepas perbincangan mendalam, kami sekeluarga bersetuju untuk menerima cabaran ini. Azlan berkata dia bersedia untuk meninggalkan kerjanya dan memulakan sesuatu yang baru di Romania dan kami fikir ia akan menjadi peluang yang baik untuk Soraya mengalami budaya baru. Dulu Irina datang ke Malaysia untuk saya. Sekarang giliran saya pula pergi ke Romania untuk Irina, kata Azlan. Pemahaman dan pengorbanannya menyentuh hati saya. Sebelum berlepas ke Bucharest, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyokong saya, terutamanya Profesor Rahman, mentor penting dalam hidup saya. Irina, kamu adalah pelajar saya yang paling berani dan berazam, kata Profesor Rahman. Teruskan peranan sebagai jambatan di Romania. Pada hari saya berlepas dari Clear, ramai rakan sekerja dan sahabat datang menghantar. Berbeza dengan kali pertama saya tiba di sini 10 tahun lalu, kini saya pergi dengan membawa 1000 kenangan dan hubungan. Di dalam pesawat, saya melihat keluar tingkap. Malaysia telah menjadi tanah air kedua saya dan akan sentiasa begitu. Dan kini, saya kembali ke negara asal saya untuk berkongsi budaya dan nilai Malaysia di sana. Dah sedia? Tanya Azlan. Ya. Sedia untuk memulakan pengembaraan baru, saya menjawab sambil tersenyum. Apabila tiba di lapangan terbang Bucharest, perasaan aneh menyelubungi saya. Kembali ke tanah air selepas 10 tahun di Malaysia terasa seperti mimpi. Lapangan terbang kelihatan lebih moden daripada yang saya ingat dan seluruh bandar telah berubah. Kak, sini. Matteo melambai di pintu keluar. Kini seorang pelajar universiti. Adik saya kelihatan jauh lebih matang. Ibu juga ada bersama. Irina, akhirnya kamu pulang. Ibu memeluk saya erat. Dia juga menyambut Azlan dan Soraya dengan mesra. Gembira betul dapat jumpa menantu dan cucu ibu secara langsung. Azlan memberi salam kepada ibu dalam bahasa Melayu yang sopan dan Soraya berkata dalam bahasa Romania, "Nenek, gembira dapat jumpa nenek." Bahasa Romania Soraya membuatkan ibu menitiskan air mata kegembiraan. Dalam perjalanan pulang, Soraya melihat keluar tingkap dengan penuh rasa ingin tahu. "Mama, sinikah tempat Mama membesar?" "Ya, sayang. Masa Mama sebaya kamu, Mama selalu berjalan di jalan ini. Kenangan lama menerpa, tetapi kini ia tidak lagi menyakitkan. Ia menjadi penanda aras betapa jauh saya telah melangkah." Minggu pertama di Bucharest adalah masa untuk menetap dan menyesuaikan diri, mencari ruang pejabat untuk cawangan syarikat, mencari sekolah untuk Soraya, dan meninjau peluang pekerjaan untuk Azlan. Banyak yang perlu dilakukan. "Lain betul dengan Malaysia," kata Azlan, "tapi bandar ni jauh lebih cantik dari yang saya sangka." Azlan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Romania dengan sangat cepat. Dia segera mula belajar bahasa Romania dan menunjukkan minat yang besar terhadap makanan dan budaya tempatan. Terutamanya, dia terpikat dengan seni bina dan sejarah Romania dan setiap hujung minggu kami sekeluarga melawat tapak-tapak warisan.
Soraya juga cepat menyesuaikan diri. Dia mendaftar di sebuah sekolah antarabangsa, belajar dalam bahasa Inggeris dan Romania dan tidak lama kemudian mendapat kawan baru. Sebagai anak yang sudah terbiasa dengan dua budaya, Soraya mudah bergaul dalam persekitaran pelbagai budaya. Mama, kawan-kawan kat sini teruja bila saya kata saya dari Malaysia. Mereka suruh saya ajar lagu Rasa Sayang, kata Soraya dengan gembira. Kerja-kerja menubuhkan cawangan syarikat juga berjalan lancar. Kami menyewa ruang pejabat moden di pusat bandar Bukares dan mula mengambil kaki tangan tempatan. Terutamanya, kami memberi keutamaan kepada bakat yang boleh bertutur dalam kedua-dua bahasa Romania dan Melayu. Majlis perasmian cawangan menjadi bualan hangat. Duta Besar Malaysia dan Menteri Ekonomi Romania hadir dan beberapa media membuat liputan. Usahawan Romania Malaysia buka cawangan syarikat Malaysia di tanah air menjadi tajuk utama akhbar. Puan Irina Popescu adalah simbol kerjasama ekonomi kedua-dua negara, kata Menteri Ekonomi Romania dalam ucapannya. Kisah beliau memberi inspirasi besar kepada anak-anak muda negara kita. Apabila operasi cawangan stabil, saya memulakan aktiviti sumbangan sosial di Romania. Saya menubuhkan sebuah yayasan beasiswa untuk pelajar dari keluarga miskin. Yayasan ini menyokong yuran pengajian universiti untuk 20 pelajar setiap tahun, dengan 2 daripadanya diberi peluang untuk belajar di Malaysia. Saya ingin mencapai impian saya seperti Puan Irina, kata seorang penerima beasiswa. Terima kasih kerana memberi kami harapan. Azlan juga menemui jalannya di Romania. Dia membuka sebuah pusat bahasa dan mengajar bahasa Melayu dan budaya Malaysia kepada penduduk tempatan. Ia menjadi sangat popular, terutamanya kerana ramai anak muda berminat dengan Malaysia berikutan gelombang budaya Asia. Di Malaysia, awak perkenalkan budaya Romania. Di sini, giliran saya pula perkenalkan budaya Malaysia, kata Azlan sambil ketawa. Keluarga kita ni macam contoh hidup pertukaran budaya. Setahun selepas berpindah ke Bukares, keluarga kami menerima berita gembira. Kami dikurniakan anak kedua, seorang lelaki. Kami memberinya nama Romania, Mihai, dan nama Melayu, Adam. Sekarang keluarga kita lebih lengkap, kata Azlan. Anak perempuan lahir di Malaysia. Anak lelaki lahir di Romania. Seimbang. Saluran YouTube saya juga berkembang ke arah baru. Kini, saya menghasilkan kandungan bertemakan penyesuaian keluarga Malaysia di Romania. Ia memaparkan kehidupan suami Melayu dan anak-anak kacukan di Romania, cara mengatasi perbezaan budaya dan kisah kewujudan harmoni dua budaya. Terima kasih kepada saluran Puan Irina, stereotip saya terhadap Romania telah hilang, komen seorang penonton Malaysia. Saya sedang mempertimbangkan Romania sebagai destinasi percutian seterusnya. Apabila kehidupan di Romania menjadi lebih stabil, saya berhubung semula dengan rakan-rakan lama. Carmen, Andra dan Sofia, mereka kini menjalani kehidupan masing-masing. Carmen mengusahakan sebuah butik fashion kecil, Andra menjadi suri rumah dengan 2 orang anak dan Sofia mengajar bahasa Inggeris di universiti. Kami sering bertemu dan saling menyokong kehidupan masing-masing. Irina, kaulah yang membuatkan kami melihat dunia dengan cara yang berbeza, kata Sofia pada suatu hari. Selepas kau pergi ke Malaysia, aku juga mula mengimpikan dunia yang lebih luas. Menjelang ulang tahun kedua penubuhan cawangan, kami menganjurkan Forum Perniagaan Malaysia-Romania. Ia adalah platform untuk usahawan kedua-dua negara bertemu dan mencari peluang kerjasama dan ia mencapai kejayaan besar. Beberapa perjanjian ditandatangani dan ia menjadi pemangkin kepada peningkatan perdagangan antara kedua-dua negara. Tanpa pengarah urusan Irina, kami tidak akan sedar tentang kepentingan pasaran Romania, kata seorang usahawan dari Malaysia. Wawasan beliau telah membuka pasaran baru untuk kami. Secara peribadi, saya merasakan hidup saya semakin lengkap. 10 tahun di Malaysia dan permulaan baru di Romania. Mengalami dan mencintai kedua-dua budaya, serta menjadi jambatan di antara mereka, memberikan saya kepuasan yang mendalam. Apabila Soraya berusia 10 tahun, dia perlu menulis sebuah karangan di sekolah bertemakan Vira dalam hidup saya. Apabila saya membaca karangan yang dihantarnya, saya tidak dapat menahan air mata. Vira dalam hidup saya ialah Mama. Mama dilahirkan di Romania, pergi ke Malaysia dan mengatasi banyak cabaran. Dia belajar bahasa baru, menyesuaikan diri dengan budaya baru dan membina kejaya yang berjaya. Kemudian, dia kembali ke Romania dan melakukan kerja yang menghubungkan kedua-dua negara. Saya ingin menjadi seorang yang berani dan bijak seperti Mama. Karangan Soraya memenangi anugerah terbaik di sekolah dan pengetua menelefon saya untuk mengucapkan tahniah. Kisah Puan telah menjadi inspirasi besar kepada pelajar-pelajar kami. Sudikah Puan datang ke sekolah untuk memberi ceramah? Maka, saya mula memberi ceramah bukan sahaja di sekolah Soraya, tetapi juga di beberapa institusi pendidikan lain.
berkongsi pengalaman saya dan memberi keberanian kepada anak-anak muda untuk mengejar impian mereka memberi saya kegembiraan yang besar. Ulang tahun ketiga penubuhan cawangan, kami mencapai kejayaan besar di pasaran Romania dan mengembangkan perniagaan ke negara-negara Eropah Timur yang lain. Atas pencapaian ini, saya dinaikkan pangkat menjadi pengarah rantau Eropah dengan tanggungjawab yang lebih besar. Namun, apa yang lebih penting daripada kejayaan luaran ini adalah hakikat bahawa saya dan keluarga saya telah menemui cara untuk hidup secara harmoni di antara dua budaya. Kami menyambut Tahun Baru Cina sebagai perayaan kebangsaan Malaysia dan juga Paskah Ortodoks Romania dan menggabungkan masakan dan tradisi kedua-dua negara secara semula jadi dalam kehidupan seharian. Keluarga kita istimewa adalah ayat pertama yang diucapkan oleh Mihai Adam apabila dia mula bercakap. Dan itu benar. Keluarga kami istimewa dan keistimewaan itu adalah kekuatan kami. Pada suatu malam, sambil minum kopi di beranda dan melihat pemandangan malam Bukares, Azlan bertanya, "Irina, ada apa-apa yang awak kesalkan? Tentang kehidupan di Malaysia atau tentang kembali ke Romania?" Saya berfikir sejenak sebelum menjawab. Tiada langsung. Semua pilihan telah membawa saya ke sini sekarang dan saya gembira dengan saat ini. Apa yang saya pelajari di Malaysia dan apa yang saya alami di Romania, semuanya adalah sebahagian penting dalam hidup saya. Azlan tersenyum dan memegang tangan saya. Bertemu dengan awak adalah tuah terbesar dalam hidup saya. Awak benar-benar jambatan yang indah antara dua dunia. Mendengar kata-kata itu, saya merenung kembali perjalanan hidup saya. Dari seorang gadis Romania yang miskin, merantau ke Malaysia dan mencapai kejayaan, kemudian kembali ke tanah air untuk memainkan peranan sebagai penghubung dua budaya. Perjalanan itu tidak pernah mudah, tetapi setiap kesukaran dan cabaran memberi saya pengajaran yang berharga. Kini saya tahu dengan jelas apa misi hidup saya, iaitu untuk menjadi jambatan antara budaya dengan budaya dan manusia dengan manusia, untuk mencipta sebuah dunia di mana kita saling memahami dan menghormati. Dan untuk misi ini, saya akan terus merentasi sempadan menuju kemungkinan baru. Kisah saya yang bermula dari sebuah kampung kecil di Romania masih belum berakhir. Ini hanyalah permulaan babak baru, dan saya percaya perjalanan yang akan datang akan menjadi lebih kaya dan lebih bermakna. Dengan hati yang mencintai dua negara, Malaysia dan Romania, saya akan terus menjadi jambatan yang menghubungkan dua dunia.